Bahasa Melayu tahun 6, tema 8, Damainya Bumiku. Unit 23, Pencinta Alam. Tajuk lampu tanpa elektrik. Aspek tata bahasa, kata nama am dan penjodoh bilangan. Boleh rujuk buku teks muka surat 134. Standard kandungan 5.1. Standard pembelajaran 5.1.1. Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. Objektif: pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan dengan betul. Baiklah, sekarang kita lihat kata nama am dan penjodoh bilangan terlebih dahulu. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda, perkara atau konsep umum. Benda contohnya sekolah, kereta, cakrawala dan lain-lain. Perkara tentang ruh, udara, iklim dan sebagainya. Konsep pula tentang kesejahteraan, perpisahan, keindahan, kecantikan dan sebagainya. Seterusnya kita lihat penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ialah perkataan atau sebutan dalam sesetengah bahasa untuk mengelaskan atau membilang kata nama mengikut maksudnya. Sekarang sama-sama kita rujuk buku teks di halaman 134. Kata nama am dan penjodoh bilangan. Lampu tanpa elektrik. Lampu tanpa elektrik. Di sini kita lihat Amar, Izuni, Imran dan Ifah serta Cikgu Syafiq menyediakan bahan untuk menghasilkan lampu tanpa elektrik. Bahan tersebut ialah, lihat di sini, bahan-bahan tersebut ada disenaraikan di dalam gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, diberikan frasa memegang zinc, menggunting, dan berhati-hati. Seterusnya, gambar yang ketiga, menuang, menggenggam, dan air tidak menyerap. Jadi kita rujuk daripada frasa dan gambar ini untuk kita bina perenggan. Seterusnya yang keempat, kita lihat di sini, matahari memancarkan, membias cahaya, menerangi, dan elektrik. Serta gambar Cikgu Syafiq serta murid-muridnya tadi sedang duduk di dalam bangsal. Kita akan bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan atau frasa yang disediakan untuk menjadi beberapa perenggan dan menjadi satu karangan. Jadi aktiviti kita di sini tadi menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan. Seterusnya kita lihat sama-sama gambar yang pertama tadi, lampu tanpa elektrik. Amar, Izuni, Imran dan Ifah serta Cikgu Syafiq menyediakan bahan untuk menghasilkan lampu tanpa elektrik. Bahan tersebut ialah, jadi kita sambung untuk menjadi perenggan yang lengkap. Berdasarkan bahan di sini kita lihat ada gam, plastik keras, air, botol, pahat dan gunting. Jadi kita boleh sambung, contoh cikgu bagi di sini. Amar, Izuni, Imran dan Ifah serta Cikgu Syafiq menyediakan bahan untuk menghasilkan lampu tanpa elektrik. Kemudian kita boleh sambung. Bahan itu ialah sebotol air, sekeping zinc, sekeping plastik keras, sebilah pahat, sebilah gunting, sebotol gam tar, dan 2 biji botol plastik kosong.
Jadi yang berwarna merah ini ialah penjodoh bilangan. Kemudian yang warna biru itu ialah kata nama am. Kita lihat penjodoh bilangan untuk air dalam botol ialah sebotol. Penjodoh bilangan untuk botol sebotol. Kemudian keping. Untuk zinc keping. Plastik keras juga keping. Begitu juga dengan pahat. Untuk pahat benda yang tajam dan gunting kita gunakan sebilah. Kemudian gamtar kita boleh gunakan botol juga sebotol. Dan botol plastik juga biji. Kita gunakan penjodoh bilangan untuk botol ialah biji. Seterusnya gambar yang kedua. Kita lihat frasa yang diberi di situ ialah memegang zinc, menggunting, berhati-hati. Kita boleh lihat juga sebenarnya di situ ada plastik keras. Plastik keras dan ditambah dengan zinc. Contoh perenggan yang kita boleh bina. Cikgu Syafiq memegang plastik keras dan zinc dengan berhati-hati. Cikgu Syafiq menebuk lubang pada sekeping plastik keras dan sekeping zinc dengan menggunakan sebilah gunting dan sebilah pahat. Beliau menebuk lubang tersebut dengan berhati-hati. Jadi kita boleh jadikan satu perenggan yang lengkap berdasarkan gambar dan frasa yang diberikan. Seterusnya gambar yang ketiga. Kita lihat di sini frasa yang diberi menuang, menggenggam, air tidak menyerap. Jadi perkataan dan frasa diberikan 3 di situ. Dan gambar di sini kita boleh jadikan sebagai panduan untuk membina ayat seterusnya menjadi satu perenggan. Di sini kita boleh lihat contoh. Seterusnya, Cikgu Syafiq menuang air ke dalam sebiji botol plastik. Beliau menggenggam botol plastik tersebut dengan berhati-hati supaya air tidak tertumpah keluar. Kemudian, botol yang berisi air itu dimasukkan ke lubang zinc dan plastik keras yang dipotong itu. Beliau menggunakan gamtar agar air tidak menyerap masuk melalui celah-celah antara botol, zinc dan plastik keras. Jadi lengkaplah di sini suatu perenggan. Murid-murid boleh bina ayat sendiri juga untuk menjadikan perenggan seperti ini. Baiklah, sekarang kita lihat pula gambar yang terakhir dan perkataan serta frasa yang diberi di situ ialah matahari memancarkan, membias cahaya, menerangi, dan elektrik. Kita boleh lihat perenggan di sini. Contoh perenggan yang boleh dibuat. Selepas itu, Cikgu Syafiq memasang plastik keras yang telah siap itu pada sebuah bangsal yang terletak di bawah sepohon pokok yang rendang. Jadi, penjodoh bilangan untuk bangsal, sebuah, dan untuk pokok kita boleh gunakan sepohon. Kita sambung. Apabila matahari memancarkan cahaya, air di dalam botol tersebut membiaskan cahaya. Cahaya tersebut menerangi suasana di dalam bangsal tersebut. Setiap botol itu menjadi seperti sebiji mentol elektrik. Jadi siaplah perenggan untuk gambar yang terakhir. Seterusnya sebagai penutup kita boleh tambah satu perenggan. Amar, Izuni, Imran dan Ifah berasa sungguh kagum dan gembira kerana berjaya membantu Cikgu Syafiq menghasilkan lampu tanpa elektrik. Jadi siaplah perenggan yang lengkap membentuk satu cerita tentang lampu tanpa elektrik. Baiklah murid-murid, untuk lebih faham lagi tentang penjodoh bilangan, kita boleh buat atau lihat sedikit latihan. Di sini cikgu sediakan latihan tentang penjodoh bilangan yang boleh
digunakan oleh murid-murid untuk menambahkan lagi pengetahuan tentang penjodoh bilangan. Jadi, arahan di situ, lengkapkan ayat dengan penjodoh bilangan yang betul. Soalan yang pertama, polis menjumpai beberapa pistol di pondok usang itu. Jadi, kita boleh pilih antara A, pucuk, B, timbun, C, tingkat, dan D, rangkai. Jadi, murid-murid boleh fikir apakah penjodoh bilangan untuk pistol. Ya, jawapan penjodoh bilangan untuk pistol ialah pucuk. Jadi, polis menjumpai beberapa pucuk pistol di pondok usang itu. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Di tepi jalan terdapat 5 tempat kosong batu halus untuk dibuat jalan. Pilihannya ialah A, tungkul, B, tangkai, C, timbun, D, rumpun. Sama-sama kita lihat jawapannya. Jadi jawapannya ialah timbun. Di tepi jalan terdapat 5 timbun batu halus untuk dibuat jalan. Seterusnya kita lihat pula soalan yang ketiga. Puan Maisarah membeli beberapa benang emas untuk membuat tekad pada cadar baldu itu. Apakah penjodoh bilangan untuk benang emas? Kita pilih di sini A, biji, B, buku, C, butir, D, cekak. Jadi penjodoh bilangan yang paling sesuai untuk benang emas. Kita lihat di sini untuk membuat tekad. Jadi untuk membuat tekad mesti memerlukan benang emas yang agak banyak. Jadi jawapan paling sesuai di sini ialah ya, buku. Beberapa buku benang emas untuk membuat tekad pada cadar baldu itu. Seterusnya kita lihat soalan yang keempat. Pak Ali menebang pokok pisang itu dengan menggunakan parang panjang. Apakah penjodoh bilangan untuk parang? Kita boleh pilih di sini A, sebatang, B, sebilah, C, sebiji, D, sepasang. Parang panjang. Jadi jawapan untuk penjodoh bilangan bagi parang panjang ialah ya, bilah. Jadi untuk benda yang tajam seperti parang, pisau, kapak dan sebagainya kita gunakan bilah. Jadi sebilah parang panjang. Seterusnya kita lihat soalan yang terakhir, yang kelima. Tempat kosong. Zinc digunakan oleh Cikgu Asri untuk menampal bumbung bangsal yang bocor itu. Jadi tadi kita ada belajar penjodoh bilangan untuk zinc. Kita boleh pilih di sini. A, sebilah, B, sebiji, C, sepucuk, D, sekeping. Jadi jawapan yang paling tepat ialah, kita lihat sama-sama. Ya, sekeping ya. Sekeping zinc digunakan oleh Cikgu Asri untuk menampal bumbung bangsal yang bocor itu. Jadi, cikgu harap murid-murid lebih faham lagi tentang penjodoh bilangan yang sesuai untuk kata nama yang pelbagai. Baiklah murid-murid, nampaknya sampai di sini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid telah faham tentang penggunaan penjodoh bilangan dan kata nama yang betul untuk membina ayat, seterusnya membentuk perenggan. Sampai di sini dahulu, sekian terima kasih dan selamat belajar. Semoga kita akan berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye, jumpa lagi.